Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli jemaah yang dimati Allah Subhanahu wa taala, pada tengah hari ini kita cuba menukar sesi program daripada Khamis pada Jumaat kepada hari Jumaat, tetapi ditambah sedikit dengan program tazkirah sebelum kita mengikuti Yasin dan Tahlil sebelum melaksanakan ibadah solat Jumaat. Dan di kesempatan yang ada pada tengah hari ini, saya ingin berkongsi sedikit ilmu berkaitan tentang perkara-perkara yang perlu disentuh. Sebab ilmu ini penting. Ulama mengatakan bahawa man arada dunia fabil ilmi. Siapa yang nak menjadi pemimpin dunia, dia kena ada ilmu. Wa man arada al-akhirah fabil ilmi. Sesiapa yang ingin berjaya di dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Wa man arada bihima fabil ilmi. Siapa nak dunia, nak akhirat juga dengan ilmu. Oleh sebab itu Nabi Adam AS sebelum ditugaskan sebagai pemimpin, lantik dah, Allah dah lantik Nabi Adam sebagai pemimpin kat dunia. Ketika mana dunia ni kosong dengan manusia, manusia je kosong, tapi makhluk lain dah ada. Sebab apa? Sebab ulama menyatakan bahawa makhluk yang terakhir Allah ciptakan ialah manusia. Sebelum itu ada makhluk lain. Siapa dia? Tak payah tanya. Soalan tanpa jawapan. Sebab benda yang tak penting kita jawab, kita tak boleh jawab. Sebab tak ada manfaat pun untuk kita tahu. Memadailah kita tahu yang kita ni manusia. Dan Allah beri jawatan pada Nabi Adam AS sebagai khalifah, pemimpin, ketua segala ketua, pemimpin segala pemimpin. Dan syarat-syarat menjadi pemimpin, pertama, dia mesti ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang benda. Allah beri ilmu tentang benda-benda, nak kenal, kena. Sebab tu dalam mana-mana program pun kita ada sesi ta'aruf, sesi suai kenal. Sebab nak kenal, ini ilmu nombor satu. Ilmu nombor satu daripada ilmu-ilmu lain ialah ilmu suai kenal. Nabi Adam bersama Allah suai kenalkan dia dengan nama-nama. Taklah nampak bela. Chef yang mengaku dia pandai masak, tunjuk bawang, dia kata ni kentang, kan bangang tu. Dia chef, dia kata dia boleh masak segala jenis masakan. Dia boleh masak siakap kayangan pun boleh. Dia boleh masak selar lautan pun boleh. Segala jenis masak dia masak. Tapi tunjuk bawang, dia kata kentang. Tunjuk daun ketumbar, dia kata daun ketum. Jadi dia kena faham semua-semua. Maka Nabi Adam pun sama. Allah dah lantik sebagai pemimpin, tanggungjawab Allah Ta'ala untuk beri dia ilmu. Tetapi nak mengajar manusia ni mengambil masa yang panjang. Daripada darjah 1 sampai darjah 6 barulah dinamakan sekolah rendah. Nak masuk sekolah menengah ada ambil masa 5 tahun, barulah boleh lagi ambil SPM. Nak tambah lagi sama ada upper six, lower six, upper six boleh. Nak terus pergi matrikulasi pun boleh. Jadi nak masuk ke degree kena dulu asasi dahulu setahun, barulah layak ambil degree. Mungkin 3 tahun, mungkin 4 tahun, mungkin 5 tahun. Total semua sekali daripada dia belajar daripada kecil sampailah dia boleh bekerja, lebih kurang usia 5
lebih kurang 20 tahun dia belajar. 20 tahun. Masuk kerja tak pandai lagi. Dekat universiti belajar pengurusan. Kena makna, kenal pengurusan. Tapi bila mengurus tak reti. Itu ilmu teori, ilmu praktikal berbeza. Sebab tu pendidikan dan latihan ni tak sama. Ni pendidikan, ini latihan. Pendidikan adalah ilmu yang diberi jangka panjang. Pendidikan ilmu yang beri dalam bentuk intensif. Ni latihan. Jadi dia dilatih. Dia tak diberi, dia tidak dididik lagi. Orang yang mula bekerja tidak dipanggil didik, tapi dipanggil latih. Sebab dah mula fokus bidang-bidang tertentu. Tanyalah saudara kita Amir ni berapa lama dah main flute. Kan, berapa lama main flute? Flute biasa, campur dengan kok. Minum tersejuk tengah panas lepas main Jumaat. Flute lain. Bagi orang bunyi tak bunyi, bunyi lain bunyi. Bunyi lain. Orang tiup pandai tapi dia bunyi berbeza-beza. Tapi orang yang pandai tiup macam tiup belon bunyi latihan. Itu buat latihan sebab dia dilatih hanya tu je. Tapi tak didik. Nabi Adam AS dididik oleh Allah Ta'ala dan dilatih oleh Allah Ta'ala. Tapi nak ambil masa berapa lama ni? Nak manusia dia pemimpin ni nak kena intensifnya latihan. Oleh kerana intensifnya latihan bagi manusia susah. Tapi bagi Allah senang. Kun fayakun, jadi. Oleh kerana itu Allah menggunakan strategi wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Aku ajar Adam semua benda dalam masa yang begitu pantas. Boleh ke Adam pandai begitu pantas? Boleh disedut ke ilmu-ilmu Allah ajar begitu pantas? Dulu lain. Masa kita sekolah dulu, hari-hari cikgu main bola, tulis kat papan hitam. Dulu papan hitam tukar jadi papan putih. Sekarang dah tak berpapan lagi dah. Tulis menyalin. Dulu tulis nak murid pun salin. Zaman cikgu dah penat, cikgu baca, anak murid pula menulis. Zaman cikgu dah penat, zaman anak murid dah penat, tak menulis lagi lah. Photostat je terus. Suka photostat. Sebab di universiti dulu tempat yang paling ramai orang kumpul selain pada warung, kedai makan, adalah kedai photostat. Photostat, baca tak juga. Photostat je. Zaman photostat dah berubah, dah jadi zaman lain. Zaman sedut. Ambil pen drive, thumb drive, sedut. Zaman tu dah berubah, pakai bluetooth dah. Pakai bluetooth je, dah makin berubah. Jadi ilmu yang boleh disedut cepat dah sekarang ini. Serap masuk je. Jadi ilmu Allah Ta'ala ajar pada Nabi Adam macam seperti itulah, cepat. Tak perlu ambil masa yang lama. Jadi Allah beri dia ilmu. Jadi manusia ni kan dia ilmu. Ada orang jumpa saya, kata Ustaz, first time dalam sejarah hidup saya ni bodoh sangat saya rasa lah. Dia kata saya pergi umrah dan saya tak malu nak kongsi orang. Saya betul-betul terkejut buruk lah. Saya bayangkan bila saya semayang di Masjidil Haram, saya duk terfikir, Masjidil Haram semayang subuh 3 rakaat, di Malaysia 2 rakaat. Hebat Masjidil Haram ni. Dia tak tahu ada sujud saya dah. Dia tak tahu hari Jumaat baca sujud saya dah. Wow, 3 rakaat. Balik bercerita di negara Arab 3 rakaat solat subuh. Orang dia tanya, semayang subuh 3 rakaat mana menjumpa? Arab Saudi. Takkan kalau sedih imam-imam tak cerdik. Imam Masjidil Haram tu orang pakat gelap. Orang pakat gelap. Dia kata itu bukan 3 rakaat, itu sujud sajadah. Dia baru jumpa sujud sajadah di Masjidil Haram. Ni ilmu lah. Sebab tu ulama mengatakan bahawa ilmu bagi orang cerdik dia ibarat perhiasan. Tetapi ilmu bagi orang yang bodoh dia ibarat selimut. Apa maksud? Orang yang ada ilmu cerdik, orang alim dia cerdik, dia orang nampak ilmu ni macam perhiasan. Semua orang nak dia buat orang hormat dia. Tapi orang yang bodoh diberi ilmu yang tak sampai-sampai tinggi,
Di ibarat selimut. Bila orang soal, dia duduk tutup. Ada soalan, tunduk. Ada orang ada ilmu, ada soalan. Baik. Tapi orang tak ada ilmu, ada soalan. Macam dua buah selimut. Itu sebab kita kena beri ilmu pada tuan-tuan, saudara-saudari, saudara-saudara kena ada ilmu. Hari Jumaat pun kena ada ilmu. Ilmu nak sampaikan tentang sifat-sifat Nabi ke sifat benda lain. Allah sebut dalam Quran, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahu alazim. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah beri satu pengisyaran bahawa Rasulullah ni dia bukan rasul saya, tapi dia anugerah yang diberi untuk orang yang beriman. Orang beriman kata ini satu anugerah. Terutusnya rasul memang satu anugerah. Tapi orang yang tak nak beriman dianggap satu beban. Beban. Contoh yang paling mudah bagi orang beriman, minggu depan seminggu lagi akan masuk bulan Ramadan. Orang beriman, alhamdulillah, dah rancang ni bulan Ramadan. Kali ni aku nak buat betul-betul. Aku nak puasa betul-betul. Aku nak solat tarawih betul-betul. Aku akan qiyamul khatam kalau sebanyak-banyak. Ini bulan Ramadan. Aku akan sedekah. Nak buka puasa macam mana? Dah belajar ni bagi orang beriman. Rasa seronok lah. Sebut bulan Ramadan rasa seronok. Tak siapa-siapa. Ini anugerah seronok ni masuk bulan Ramadan ni sampai dah. Bagi orang yang kurang beriman ni atau tak beriman, aduh, baru semalam raya dah nak puasa lagi. Aduh, rasa semalam raya dah nak puasa lagi. Cepat betul masa lalu. Dia risau masuk bulan puasa. Ini dah masuk Rabi awal, Rabi akhir. Sekejap-kejap dah masuk Ramadan. Dia dah mula risau dah. Risau dulu. Dia risau tentang puasa. Yang qada puasa tak buat lagi. Puasa 15 hari tak buat lagi. Yang lepas-lepas dia tak risau tu. Dia risau, alamak, dah nak puasa lagi pula dah. Dia kira hari gementar. Aduh, risau tu. Dah dekat. Bagi orang beriman, alhamdulillah, harap jumpa lagi lah masuk Ramadan. Dapatlah masuk Ramadan, dapatlah jumpa Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni anugerah. Anugerah seru-seru, anugerah. Benda yang tak nampak, anugerah ni lah. Satu anugerah. Sekarang sono duduk dalam sebulan Ramadan, buat amalan pendek tapi dapat banyak, buat amalan sikit tapi dapat banyak. Beruntung keseronokan begitu. Sebab tu Rasulullah ni Allah kata sebagai satu anugerah untuk orang yang beriman. Orang beriman saja rasa dia sebagai anugerah. Jadi apa mission Rasulullah? Anugerah ni, apa mission Rasulullah untuk datang bertemu dengan manusia? Dia ada tanggungjawab. Dia manusia ada objektif. Apa-apa saja program mesti ada objektif. Program yang tak ada objektif, program ni sia-sia, cacat verbal. Baik belajar ada objektif, baik khusus ada objektif, baik ada jamuan ada objektif, baik program hari ni pun ada objektif. Objektifnya ialah Allah ada beritahu ada 3. Yasdu alim ayatihi, membacakan kepada kamu ayat-ayatku, firman Allah Ta'ala. Tugas Rasul bacakan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita dengar dan kita baca balik. Sebab itu Nabi SAW mengatakan bahawa khairukum min ibadati khairukum min ummat ibadah al-ummah qiraatul Quran. Atau kama qala, amalan yang terbaik, ibadah yang terbaik selepas solat bagi umatku ialah baca Quran. Ibadah yang terbaik selepas solat bagi umatku ialah baca Al-Quran. Saya ulang sekali lagi. Ibadah yang terbaik selepas solat di kalangan umatku ialah baca Al-Quran. Maknanya Al-Quran ranking nombor 2 selepas Quran, selepas solat. Solat ni biasa. Nabi tak mendekatkan sangat tentang solat sunat. Kita baca hadis macam mana pun Nabi akan sentuh tentang solat fardu.
Cuma galakannya Nabi sebut hal solat sunat. Antaranya Nabi sebut solat sunat duha. Nabi suka amalan 3 benda yang Nabi suka amalan. 1, solat sunat duha Nabi suka. Yang kedua ialah solat sunat tasbih, solat sunat witir Nabi suka. Yang ketiga yang Nabi suka ialah puasa 3 hari, dipanggil hari putih setiap bulan. 13 hari bulan, 14 hari bulan, 15 hari bulan, bulan Qamariyah. Jadi 3 amalan yang Nabi suka. 1, puasa 3 hari sebulan sekali deret. Yang kedua tentang solat sunat witir dan solat sunat duha. Puasa susah, tapi solat senang. Waktu duha panjang, tapi susah orang nak buat. Waktu witir panjang, susah orang nak buat. Tapi itu yang Nabi suka. Itu yang Nabi suka. Kita tengok witir. Witir yang paling senang. Solat apa yang paling senang? Witir 1 rakaat je. Rajin sikit buat 3, rajin sikit buat 5, rajin sikit buat 7, rajin sikit buat 9, rajin sikit buat 11. Rajin tak ada. Sayangnya Rasulullah kata paling maksimum solat sunat witir 11 rakaat. Rajin pun mana? Cukuplah, tak kata 11 pun dah okey lah. Boleh lagi Rasul? Cukup. Imam Hanafi, Imam Az-Zuhri, ulama-ulama besar Islam, dia menghabiskan 150 kali solat dalam satu malam. Maknanya 30 rakaat. 150 kali dalam satu malam dia akan solat, habis satu solat, habis solat 150 kali dibuat. Itu kemampuannya. Sebab tu bab sunat Nabi hanya galak je, motivate je. Tapi bab fardu Nabi tekankan. Dan Nabi terangkan lagi, ibadah yang terbaik selain bersolat bagi umatku ialah baca Quran. Sebab mission Rasulullah suruh baca Quran. Rasulullah bacakan Quran untuk kita kena baca Quran untuk diri kita sendiri. Yaslu alim ayatihi, baca Quran. Kenapa Quran? Inilah khazanah yang ditinggalkan oleh Nabi. Inilah pedoman yang Nabi tinggalkan dan Allah suruh kita baca. Tahap pertama baca, yang kedua faham, yang ketiga amal. Baca, faham, amal. Ada orang sampai tahap baca, tak sampai faham. Ada orang baca meningkat sikit sampai tahap faham, tak beramal. Ada yang sampai lagi tinggi, baca, faham dan beramal. Kita masing-masing punya package kemampuan masing-masing. Tapi jangan tak baca lah tuan. Hadis Nabi SAW mafhum bahwa umatku yang mahir membaca Al-Quran, maka ia berada bersama para malaikat yang paling taat. Umatku yang membaca Quran dalam keadaan penuh susah dan payah, dia tidak dapat 2 ganjaran. Sayang lagi Nabi tu. Yang pandai baca Quran, dia akan bersama dengan para malaikat yang paling taat. Bagi orang yang baca Quran merangkak-rangkak tetap baca, dia tetap dapat 2 ganjaran. Imam Nawawi kata yang maksud 2 ganjaran ialah ganjaran kerana baca, ganjaran kerana susah nak baca. Orang yang baca dapat ganjaran, susah baca pun dapat ganjaran. Dia dapat 2 ganjaran. Jangan kata untungnya orang yang tak pandai baca, orang cuma angkat dapat 2, orang yang pandai tak ada sebuah 2. Tak, Nabi dah beritahu orang yang mahir baca Quran, dia akan bersama dengan para malaikat yang paling taat. Malaikat yang paling taat mana pernah buat dosa? Malaikat tak pernah buat dosa. Jadi itu ranking nombor 1. Yang kita tak pandai tahu ranking lah. Jadi inilah tentang mission Nabi yang pertama ialah suruh kita baca Quran. Suruh kita baca Quran. Sebab itulah yang tinggal. Sebab tu dalam hadis Nabi menerangkan bahawa tanda terbesar kiamat akan berlaku bila Al-Quran hilang atas muka bumi. Anugerah dah tak ada, Quran dah tak ada. Kita duk pening, malah mustahil ni Quran hilang ni. Tu penuh bersepah Quran. Sampai orang sedekah, wakaf tak akan hilang, mustahil hilang. Nabi kata hilang dalam satu malam. Al-Quran hilang dalam satu malam. Ya tu. Nabi cakap tak pernah bohong. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi tutur itu adalah wahyu dari Allah Ta'ala.
Dia tak pernah berbohong. Jadi mesti akan berlaku. Macam mana akan berlaku? Kecanggihan teknologi akan datang. Kecanggihan teknologi akan datang. Orang tidak baca Quran menggunakan kertas. Orang tak baca lagi. Orang baca Quran menggunakan ni. Hari ni pun dah ramai Quran yang ada di masjid kita ni, tuan-tuan, maaf cakaplah, berabuk. Sebab saya tak salahkan siapa, sebab masing-masing baca Quran menggunakan handphone. Bagus, boleh. Nak cerita realiti begitulah. Bila Quran baca Quran menggunakan handphone, satu bagus. Sebenarnya teknologi akan datang, mungkin gunakan cermata, baca Quran kat cermata. Teknologi. Tapi teknologi ini ada expired, dan dia boleh disabotaj. Teknologi boleh disabotaj. Dan orang yang mai akan boleh sabotaj satu dunia. Tak, tekan satu button, satu dunia padam Al-Quran. Mana nak cari? Hari ni kita rujuk wifi. Bapak, anak balik kampung wifi padam, bapak terlupa bayar, hilang. Alamak, blur. Aduh, apa, tak ada maklumat langsung ni. Handphone jadi handphone, wifi tak ada, bapak terlupa bayar. Syarikat telco termenit sementara, sila bayar. Itu pun dah kelam kabut dah. Segala maklumat hilang. Hari ni orang tertinggal isteri, dia tak patah balik, tapi tertinggal handphone, dia sanggup patah balik. Alah, isteri tertinggal, dia naik Grab lah, handphone tertinggal, tak boleh jadi, patah balik. Teknologi. Jadi mengiyakan apa Nabi kata baru, tanda kiamat yang terus ialah Quran hilang. Cara mana Quran hilang? Satu, mushaf ni akan tidak ada. Tidak perlu hilang, nak cetak lagi lah. Sebab kos tinggi. Kos kertas, kos pemeriksaan, kos penjilidan, kos tinggi. Dia tak payah cetak, sebab semua dah ada dalam cyber. Yang kedua pula, orang golongan yang hafaz Quran dah mula datang hafal Quran. Dah mula dah. Golongan hafiz aku langsung mula seorang meninggal. Yang hafaz pun al-hafuz habis. Masuk UPNM ada yang hafal 30 juzuk daripada Ulul Albab. Sampai UPNM duduk tahun 1. Bukan Ulul Albab, Ahmad Albab. Environment, kecanggihan. Jadi orang hafal Quran tak ada, tinggal teknologi je. So itu sebab Nabi kata dia akan berlaku satu malam. Boleh ke satu malam? Sebab waktu dunia kan sambung menyambung. Azan kat Malaysia sambung. Rupanya azan ni bergerak satu malam. Satu dunia akan bergerak satu malam. Masa berubah. Waktu di Kuala Lumpur lain, masuk di puasa lain, waktu sampai di Selangor lain, sampai ke Sepang lain, dah mula berubah. Pergerakan ni adalah satu malam. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan, saudara-saudara ialah jangan sampai anugerah ni hilang. Anugerah Rasulullah dah tak ada sama kita. Tapi Rasulullah kata, taraktu amrain, aku tinggalkan kamu dua. Sayangnya Rasulullah, aku tinggalkan kamu dua, wahai umat yang ku sayang. Apa dia ya Rasulullah? Al-Quran dan sunnati. Aku tinggalkan kamu dua, iaitu Al-Quran dan sunnah. Itu tanda aku sayang. Kalau bapak kita, tanda ayah sayang kat kau, ayah tinggalkan dua benda. Apa dia? Al-Quran dan sunnah ayah. Kalau tinggalkan kebun 50 ekar, okey juga. Quran banyak sangat, Quran tak terbaca. Tapi Rasul kata anugerah, aku tinggalkan kamu Al-Quran dan sunnah. Sunnah perbuatan Rasulullah, pergerakan, perlakuan, percakapan Rasulullah. Rasulullah beritahu kepada kita, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mengajar Al-Quran dan orang yang belajar Al-Quran. Ini dua golongan yang terbaik. Oleh sebab itu saya selalu ingatkan, kalau kita pandai baca Quran, ajar anak kita, jangan lepaskan pada orang lain.
Kadang-kadang kita kata tak ada masa, saya tak boleh ustaz, saya ni panah baran, telinga nipis, bundah kaki terangkat semestinya teruk anak saya. Anak kita ni kan suatu ujian untuk kita. Hadzal bala, ujian bagi kita. Allah nak menguji kesabaran kita, nak latih kita jadi sabar. Allah bagi kita anak-anak yang nakal. Kita ni baik sangat ke lahir-lahir tu jadi malaikat? Yang baik sangat ni, kata tak sabar-sabar ni, lahir-lahir tu jadi malaikat gitu. Hantu raya. Kalau bapak kita hidup lagi, dia bangkit pada kubur, dia cerita kau kurang sikit daripada jin. Kita melalui proses tu lah. Maka anak-anak kita pun juga melalui proses tu. Oleh kerana proses tu, jangan lepaskan anak kita pada orang lain. Ajak anak kita Quran. Sebab kita dah tahu Quran. Kita nak jadi umat yang terbaik. Nabi dah kata tu, khairukum, terbaik-baik kamu ialah man ta'allama al-Quran, yang mengajar Al-Quran. Nak ajar orang lain, orang tak percaya. Ajar anak sendiri. Sungguh anak kita dah tahu baca. Cara nak lebih hebat, kita tak pandai taranum, belantiklah orang yang pandai taranum. Ni, itu dah tahap kemahiran tinggi. Takkanlah mengajar huruf pun tak tahu leh. So kurang-kurang ni kalau kita ngajar anak kita boleh baca Quran, walaupun teruk dia boleh baca Quran, adalah bahagian yang akan sampai kita dalam kubur nanti. Ada sampai saham-saham kita sampai, tak kira berapa lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, sampai dalam kubur. Walaupun anak kita, tapi anak kita baca. Hari ni anak-anak kita akan baca lepas tazkirah ni, baca Yasin. Kita akan baca Yasin. Kalau kita baca Yasin, ilmu yang kita belajar daripada bapak kita, mak kita, bapak kita yang dah meninggal, mak kita akan dapat bahagian. Hari ini dapat bahagian. Sebab hadis Nabi menyatakan bahawa setiap hari Jumaat amalan akan sampai direct pada ahli kubur tanpa oleh perantaraan. Setiap hari Jumaat amalan doa akan sampai pada ahli kubur yang didoakan direct tanpa ada perantara. Hari ini Jumaat. Bila Jumaat? Start maghrib semalam sampailah maghrib tu Jumaat. Itu mana Jumaat, penghulu sekali hari. Jadi itu sebab kita baca Quran, pandai ajar pada orang lain. Semuanya anak kita, anak jiran-jiran kita, atau anak cucu kita, atau anak saudara kita, ajar. Semuanya kita dapat saham. Dan dia pula ajar lagi. Dia pula ajar berketurunan. Saham meningkat-ningkat. Dia cukup sekadar tu. InsyaAllah selepas ni kita akan baca Yasin dan baca Tahlil. Mudah-mudahan tazkirah pendek ini dapat menjadi pelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.